maka tidak perlu untuk salahkan orang Kelantan dalam hal ini. Sebab, Assalamualaikum, baru-baru ni ada satu video daripada Kelantan, viral satu video ni yang menunjukkan ada sekumpulan manusia, ada lelaki, ada perempuan yang pakai jubah, yang pakai serban, macam-macam pakaian ada, yang pergi ke kubur Tok Kenali. Yang mana yang tak kenal Tok Kenali, nanti saya ceritakan siapa Tok Kenali. Pergi ke kubur Tok Kenali dan buat satu zikir, buat satu sambil berdiri dan menggerakkan badan. Wallahu alam, saya pun tak tahu nak namakan zikir sambil menari, wallahu alam. Tapi tidak ada dan tidak pernah dibuat dalam masyarakat kita. Ya betul, kalau kita tengok dalam video ni, tak semestinya tidak pernah dibuat oleh masyarakat kita. Perkara itu adalah perkara yang salah. Tapi perkara itu perkara yang telah pun menimbulkan fitnah dalam masyarakat kita. Sebab itulah ulama selalu pesan kepada kita, bila mana kita masuk satu tempat, belajar adab setempat, belajar macam mana orang setempat tu hidup. Kerana kita jangan pernah kita menimbulkan fitnah, wasangka buruk orang kepada kita. Sebab itulah nak buat sesuatu, tanya orang setempat, buat tak perkara demikian. Dah kita tengok dalam video tersebut, pewarisnya sendiri telah pun menafikan yang rombongan itu bukan daripada Kelantan. Maksudnya luar daripada Kelantan, mungkin Thailand dan sebagainya. Wallahu alam, kita pun tak tahu. Video tu mengatakan sekumpulan yang mari tu tidak tahu daripada mana. Cuma kalau tengok van, katanya di van tu pelik Thailand. Jadi wallahu alam mari daripada mana dan jadi apabila kita tengok video ini satu video yang boleh menimbulkan kekeliruan dalam masyarakat kita. Kenapa dia buat demikian? Adakah dia menyembah kubur dan sebagainya? Tidak. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak menyembah kubur. Kita menggalakkan untuk masyarakat pergi ziarah kubur. Kerana ziarah kubur ni kita boleh dapat manfaat yang sangat banyak. Di mana yang diceritakan dalam surah-surah Nabi, bagaimana para sahabat ketika mana menziarah kubur, beliau atau para sahabat akan mengingati akan kematian, mengingati akan azab kubur, mengingati akan Allah, mengingati akan dosa pahala dan sebagainya. Itulah yang nak diterapkan dalam masyarakat kita. Sebab itulah sunnah ziarah kubur, dapat pahala ziarah kubur. Kerana asbab ziarah kubur boleh mendekatkan diri kita lagi kepada Allah, boleh muhasabah diri kita kepada Allah, boleh ingatkan kita kepada kematian, boleh menjauhkan diri kita kepada perkara-perkara yang kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi daripada video ni kita belajar jangan melakukan sembrono di tempat orang. Dan siapakah Tok Kenali? Jom kita belajar dulu siapakah Tok Kenali itu. Tok Kenali nama sebenar beliau adalah Tuan Guru Haji Muhammad Yusof bin Ahmad Al-Kelantani ataupun lebih dikenali sebagai Tok Kenali. Beliau dilahirkan pada tahun 1870 di Kelantan dan pendidikan awalnya oleh datuk sebelah ibunya sendiri, iaitu yang dinamakan sebagai Tok Leh ataupun Tok Saleh. Kemudian Tok Kenali ini sambung pengajian di peringkat pondok, iaitu di Pondok Sungai Budur. Setelah daripada itu, Tok Kenali sambung pengajian ke pondok yang lain, iaitu Pondok Tuan Guru Haji Awang Alim dan Pondok Tuan Badal. Dua-dua pondok pada ketika itu di antara pondok yang masyhur, pondok yang ramai melahirkan para ulama ketika itu. Disebabkan itulah Tok Kenali pun di antara pemuda-pemuda pada waktu itu yang tertarik untuk belajar di kedua pondok-pondok ini. Jadi pada tahun 1886, Tok Kenali pada usia 16 tahun, beliau mengambil satu keputusan yang sangat berat dalam kehidupan dia untuk menyambung pengajian ke Mekah. Dalam keadaan duit Tok Kenali hanya ada RM22 sahaja. Tapi beliau cekal, beliau tetap dengan pendirian untuk menyambung pengajian ke Mekah, berbekalkan RM22 sahaja. Dan Tok Kenali berada di Mekah selama 22 tahun. Di sanalah tempat dia menuntut ilmu, tempat dia menadah kitab, tempat dia mencari guru dan sebagainya. Dan pada tahun 1909 ataupun 1909, Tok Kenali mengambil keputusan untuk balik ke tanah air, ke Malaysia ataupun ke Kelantan selepas gurunya sendiri, iaitu Syekh Ahmad Al-Fatani, yang antara ulama yang masyhur juga, yang banyak mengarang kitab, meninggal dunia pada ketika itu. Maka Tok Kenali pulang daripada Mekah balik ke tanah air. Tak lama bila mana sampai di tanah air, Tok Kenali terus mengambil keputusan untuk mendirikan pondoknya sendiri, iaitu Pondok Kenali.
Daripada situlah ramai ratusan anak-anak muda daripada negeri Kelantan, daripada dua negeri Kelantan datang ke Kelantan semata-mata untuk menuntut ilmu dengan Tok Kenali. Keilmuan dia tersebar, kealiman dia tersebar, makruf dalam kalangan masyarakat, yang mana Tok Kenali ni antara orang alim dan ulama muda pada ketika itu. Dan kelakuan yang kita tengok pada baru-baru ini, video sebelum ni, sangat sukar untuk diterima dalam kalangan masyarakat kita, bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Nabi dan para ulama-ulama kita. Ulama kita mengajarkan jangan menimbulkan satu kelakuan ataupun jangan melakukan kelakuan yang boleh menimbulkan fitnah dalam masyarakat kita. Sebab itulah ulama kata pergi ke kubur tidak ada masalah, pergilah ke kubur, ziarahlah kubur, sunnah pula, boleh dapat pahala pula. Cuma jagalah adab, jagalah akhlak. Jangan melakukan perkara yang berlebih-lebih dalam agama sehingga kan boleh menimbulkan satu fitnah dalam wakil setempat, dalam keadaan setempat. Kalaulah keadaan setempat pada ketika itu tidak melakukan perkara yang demikian, janganlah melakukan perkara demikian kerana boleh menimbulkan fitnah. Sebab itulah kita tengok video tu, kata beberapa orang yang rombongan van tu tak tahu daripada mana mereka datang terus buat lingkungan di kubur Tok Kenali, terus berzikir dalam keadaan berdiri dan bergerakkan badan, wallahu alam daripada ajaran mana. Tapi perkara itu telah pun menimbulkan fitnah dan dikatakan oleh pewaris Tok Kenali sendiri itu bukan daripada Kelantan. Maka tidak perlu untuk salahkan orang Kelantan dalam hal ini, sebab telah pun diklaimkan oleh pewarisnya sendiri yang mana rombongan itu bukan daripada Kelantan. Jadi apa yang kita dapat pengajaran daripada video ini? Yang nombor satu, video ini mengajarkan kepada kita bila mana kita sampai ke satu tempat yang baru, satu tempat orang, buatlah ikut cara orang. Jangan pergi tempat orang, kita buat cara kita. Masuk kandang kambing, mengembek. Masuk kandang harimau, ikut cara harimau. Jangan pergi masuk kandang kambing, buat macam harimau. Tak boleh. Masuk ke tempat orang, buat cara orang, ikut cara orang, ikut adat setempat. Jangan melangkaui, jangan membuat perkara yang berlainan daripada adat setempat, sebab boleh menimbulkan fitnah. Nombor dua, jangan banyak kali menimbulkan hal-hal khilafiyah dalam masyarakat kita, sebab masyarakat kita pada hari ini telah pun banyak masalah-masalah berkaitan haram, halal, haram. Banyakkan bincang isu-isu yang berkaitan dengan macam mana nak bawa masyarakat kita pada hari ini nak mengenal Allah, nak mengenal Nabi Allah, nak mengenal sifat-sifat Allah, nak belajar fiqh, nak belajar tasawuf macam tu. Jangan kita menimbulkan benda-benda yang tidak penting dalam kalangan masyarakat kita pada hari ini. Dan nombor tiga adalah tabayyun dahulu. Pergi tanya dulu, kamu daripada mana, kenapa kamu lakukan demikian, dan sebagainya. Dan yang terakhir sekali, semoga kita ni terlindung daripada fitnah akhir zaman dan kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala.